Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran, setiap muka surat, satu hari satu muka surat. Alhamdulillah. Hari ini kita telah sampai ke muka surat 577 dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah. Yang pertama sekali ialah kita akan menghabisi ataupun membaca muka surat part yang terakhir, muka surat yang part yang terakhir daripada surah Al-Muddathir, iaitu ayat yang ke-48 sehingga ayat yang ke-56, dan kemudian kita akan bersama-sama pula insya-Allah di surah Al-Qiyamah daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-19. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pemandu hidup kita setiap hari. Insya-Allah setiap hari satu muka surat kita akan dapat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita panduan, menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anil tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Sadaqallahul azim. Itulah beberapa ayat yang kita baca, yang saya telah bacakan pada awal muka surat 577. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepada kita, memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Ayat ini adalah merupakan sambungan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini kita telah membaca bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam neraka Saqar. Neraka Saqar orang-orang yang telah melakukan beberapa perkara, sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan sebelum daripada ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sekarang ni ialah sifat-sifat orang-orang begini lagi, iaitu dalam ayat yang ke-48 kita pada hari ini. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adakah orang-orang yang masuk neraka ini, adakah orang-orang kafir ini akan mendapat syafaat? Jadi persoalan syafaat ini telah dibincangkan secara panjang lebar oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, dan sangat bagus insya-Allah, sangat menarik, sangat penting untuk kita semua memahami perkara syafaat ini. Tetapi salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini ialah bahawa orang-orang kafir ini menganggap bahawa pada hari kiamat nanti mereka akan mendapat syafaat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah Taala sebutkan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalaulah mereka ini mendapat syafaat, kalaulah ada syafaat, memang ada syafaat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan syafaat ini tidak akan diperolehi oleh orang-orang kafir. Syafaat ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman sahaja, yang mana kemungkinan ini mereka mempunyai dosa, mereka mempunyai sedikit lebih dosa daripada pahala dan juga seterusnya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya, mengizinkan kepada setengah-setengah, iaitu Nabi Muhammad sebagai contohnya, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang begini. Tetapi untuk orang kafir, mereka tak ada syafaat untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala kata lagi fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Allah Ta'ala sebutkan hakikat yang berlaku, apa yang berlaku kepada orang-orang yang kafir ini. Mereka ini, keadaan mereka di atas dunia ini, mereka ini fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapalah mereka ni, soalan kenapalah mereka ini terlampau-lampaulah mu'ridin, iaitu berpaling, tak mahu kepada at-tazkirah. At-tazkirah di sini maksudnya ialah Al-Quran. Kenapa mereka ni tak mahu sangat kepada Al-Quran? Kenapa mereka ni tak suka sangat lari daripada peringatan-peringatan Al-Quran? Allah Ta'ala buat perumpamaan ka'annahum humurun. Di atas dunia ni, orang kafir ni mereka ni seperti seolah-olahnya humurun. Humurun ni artinya ialah, kalau dalam bahasa asalnya ialah himar wahsy. Himar wahsy ni, himar iaitu ikutnya keldai lah, tapi bukan maksud keldai biasa tu, tapi maksud sini ialah kuda belang.
Jadi kalau kita tengok selalu dalam video, dalam YouTube dan sebagainya, kita boleh tengok kan. Manusia sekarang kita boleh tengok, walaupun kita jauh daripada Afrika, di negeri kita ni memanglah tak ada kuda belang. Tapi kuda belang tu sifat dia apa? Iaitu sifat dia sangat sensitif dengan apa-apa pergerakan yang berlaku, maka dia akan cepat-cepat lari dan dia akan bertempiaran lari. Jadi macam itulah seolah-olah Allah Ta'ala gambarkan apa, iaitu orang-orang kafir ni mereka ni tak nak sangat, mereka tak suka sangat Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita daripada menjadi sifat begini, iaitu apa? Sifat orang-orang yang mana tak suka sangat kepada Al-Quran, tak suka sangat kepada peringatan, tak suka sangat kepada peringatan agama ataupun perkara-perkara agama, seolah-olah mereka ni lari, bertempiaran lari sebagaimana kita kata kuda belang tadi tu, yang mana dia sangat takut bila apa-apa saja yang berbunyi, apa-apa saja yang bergerak kan, seolah-olah ada yang nak. Jadi mustanfirah ni ialah daripada nafara. Nafara ni maknanya lari, tapi ada tambahan di situ dua, iaitu yang pertamanya huruf sin dan yang keduanya huruf ta. Jadi mustanfirah. Kenapa ditambah sin dengan ta itu? Ulama bahasa kata adalah untuk menunjukkan kepada mubalarah. Mubalarah, terlampau-lampau lari daripada apa? Daripada apa Allah Ta'ala sebut itu? Farrat min qaswarah. Mereka ni sangat-sangat lari, takut kepada apa? Qaswarah. Qaswarah ni ada dua makna. Yang pertama sekali ialah qaswarah ni maknanya singa. Singa yang nak menerkam kuda belang tu. Jadi dia lari. Ataupun yang kedua, qaswarah ni boleh juga dalam bahasa Arab digunakan bagi orang-orang yang memburu. Orang-orang yang memburu kuda-kuda belang tu. Jadi mereka siapkan alat-alat mereka nak memburu, jadi mereka nak serang, nak pergi tangkap. Jadi bertempiaran larilah kuda belang itu. Jadi itulah sifat, kita gambarkan sifat manusia yang tidak suka kepada Al-Quran ataupun tak suka kepada peringatan agama. Jadi itu sifat orang kafir. Allah Ta'ala sebut bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang ke-52 ni, iaitu apa? Ada disebutkan sebab nuzul kepada ayat ni ialah orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, orang yang tak nak beriman ni, mereka pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka kata, wahai Muhammad, dia kata, kamu kata Quran ni begini-gini. Boleh tak, dia kata, kalau kamu ni betul, kamu minta kepada Tuhan kamu tu supaya hantar kepada kami ni setiap daripada kami ni dapat surat khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebutkan daripada Allah, daripada Tuhan kepada kami, sebut nama kami kan. Gini kan, ini kepada Walid bin Mughirah, ini kepada Abu Lahab, ini kepada Abu Jahal, surat ni kepada, minta kepada macam tu, minta kepada Tuhan kamu supaya turunkan macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, Allah kata bal yuridu kullu mri'in. Tengok kan, maknanya Allah terus menceritakan kepada Nabi. Allah Ta'ala kata bahkan setiap daripada mereka itu nak supaya diutuskan, dikirimkan satu surat yang suhufan munasyarah. Munasyarah ni artinya lah yang terbuka, maknanya yang boleh dibaca, bukan dalam envelope lah apalah kan, maknanya boleh dibaca oleh mereka semua. Mereka kata macam tu, barulah mereka kata mereka akan beriman. Tapi Allah Ta'ala kata, sorrylah, dikatakan mereka nak macam tu, Allah Ta'ala takkanlah nak kirim macam tu kepada mereka kan. Kalla, Allah Ta'ala kata kalla, no, bal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya mereka ni tak takut pada akhirat ni. Jadi maknanya, kalaulah mereka ni takut pada akhirat, mereka tak akan minta macam tu. Mereka akan percaya kepada apa yang kamu bawa, wahai Muhammad. Kalla innahu tazkirah. Allah Ta'ala ulang lagi, bahkan sebenarnya innahu tazkirah. Bahawa sebenarnya apa? Quran ini adalah merupakan tazkirah. Apa wahyu yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, sebenarnya adalah tazkirah, peringatan. Faman syaa zakara. Siapa Allah Ta'ala kehendak, maka dia akan dapat peringatan tu. Moga-moga Allah Ta'ala berilah kepada kita, moga-moga kita ni akan mendapat zakarah. Zakarah maknanya dapat ingat, dapat mendapat peringatan daripada Al-Quran tu. Wa ma yazkuruna illa an yasha Allah. Dan tak ada orang yang akan dapat peringatan, dapat mengingati Allah, dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu, melainkan orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Orang itu ialah orang yang ahlut taqwa, orang yang kita kata grup-grup yang takwa, dan juga grup-grup yang maghfirah, yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang terakhir ini adalah juga
untuk memberi tasliyah, memberi hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mungkin Nabi lah mungkin kecewa, sedih dan sebagainya kan bila tengok orang kafir ni tak nak beriman. Jadi Allah Taala kata orang yang tak nak beriman tu memang Allah Taala dah tak nak beriman. Jadi kamu wahai Muhammad hanya perlu berusaha, kamu jangan susah hati dengan mereka ini. Habis kita telah tamat surah Al-Muddathir, alhamdulillah, dan sekarang kita akan masuk pula kepada satu surah baru iaitu surah Al-Qiyamah. Kita sebutkan dulu semasa kita menceritakan tema keseluruhan surah juz yang ke-29 ni, iaitu temanya adalah tema ad-da'wah, iaitu tema menyampaikan Islam, menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Jadi surah Al-Qiyamah ini adalah merupakan salah satu daripada termasuk dalam juzuk yang ke-29 yang berada di bawah tema tersebut. Iaitu apa? Tema sini, maksud tema dakwah ni artinya lah di dalam juzuk ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifat orang-orang yang berdakwah. Kemudian bagaimana jin juga telah berdakwah. Dan kemudian bagaimana penentangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menentang dakwah. Dan bagaimana juga tanggungjawab Muslim hendaklah menjadi orang-orang yang berdakwah, menyampaikan Islam sebagaimana di dalam surah Al-Muddathir. Dan juga mereka ini mesti menyediakan bekalan yang cukup, yang banyak untuk menghadapi suasana yang dahsyatlah yang akan berlaku apabila mereka ini melaksanakan tanggungjawab dakwah tersebut. Dan dalam surah Al-Qiyamah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang apa? Iaitu tentang apakah subjek, apakah perkara-perkara, apakah konten yang kita hendak sampaikan dalam dakwah ni. Jadi perkara yang besar yang Allah Taala nak sampaikan, nak ceritakan kepada kita iaitu Al-Qiyamah. Isunya ialah persoalan percaya kepada hari kiamat adalah satu perkara besar yang mesti disampaikan kepada manusia kan. Kerana ianya menentukanlah manusia ini akan menjadi orang-orang yang soleh ataupun tidak. Kadang-kadang percaya kepada Allah Ta'ala satu perkara, tapi percaya kepada hari akhirat adalah satu perkara yang juga sangat besar lah. Selepas daripada percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Allah Taala mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi la di depan tu kalau ikut maknanya ialah tidak kan. La tu maknanya tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Jadi adakah tidak aku bersumpah? Dalam bahasa Arab, penggunaan la, sumpah ni biasanya ada yang dimulakan. Kebiasaannya juga untuk mentakkidkan katanya dalam bahasa Arab, iaitu apabila orang Arab nak mentakkidkan, nak menyungguhkan, nak mensungguhkan, nak menekankan tentang sumpah ni, mereka akan letakkan la di depan. Jadi la uqsimu bukan artinya tidak aku bersumpah, tapi artinya ialah sungguh-sungguh aku bersumpah. Benar-benar aku bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Ada satu pendapat lagi, ulama tafsir mengatakan bahawa la di situ artinya nafi, tetapi tidak ada kaitan dengan uqsimu. Jadi dia maknanya akan jadi begini. Dia itu la, gitunya. Dia akan seolah-olah macam berti di situ tidak. Tidak tu apa? Tidak maknanya tidak. Apa yang dikatakan oleh orang kafir itu tidak betul. La uqsimu, aku bersumpah. Gitu maknanya Itu, tapi pendapat yang awal tu, pendapat yang pertama itu lebih kuat sebagaimana menurut ulama tafsir. Jadi la uqsimu, aku bersumpah dengan Allah Taala kata dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dengan nafsil lawamah, aku bersumpah dengan nafsi jiwa al-lawamah. Kenapa disebut lawamah? Lawamah ni artinya adalah maknanya yang mencela. Yang mencela apa? Iaitu yang mencela diri sendiri kerana tidak melakukan amalan yang baik. Jadi manusia ni kadang-kadang terlepas daripada dia. Kenapalah dulu aku tak buat? Kalau di hari akhirat nanti manusia ni akan mencela diri dia. Dia kata, kenapa dulu aku tak buat semasa di dunia? Kenapa aku tak buat ini dan itu, ini dan itu? Jadi itu nafs lawamah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan jiwa yang baik ini, jiwa yang baik ini ialah jiwa yang sentiasa akan mencela dirinya kerana rasa kekurangan yang ada pada diri dia. Kemudian ayah sabul insan allan najma' izamah. Soalan di sini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni ada disebutkan sebab nuzulnya, iaitu orang-orang kafir ni beriman, orang kafir ni yang tidak beriman ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia kata, macam mana Tuhan kamu boleh membangkitkan, mengumpulkan balik tulang-tulang ni? Boleh ke? Bukan kedah mati, tulang berselerakkan. Kalau dimakan harimau ke, dimakan binatang buas, dimakan oleh burung ke, dimakan oleh ikan-ikan ke. Jadi tulang tu akan berselerak di dalam kubur dan sebagainya. Boleh ke Tuhan kamu ni mengumpulkan balik tulang-tulang tu? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, dia kata, ayah sabul insan allan najma' izamah. Susah sangat ke Allah Taala nak kumpulkan balik semua tulang-tulang tu? Najma' izamah, mengumpulkan tulang-tulang. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Taala kata bukan sekadar tulang. Allah Taala boleh susun balik ni, susun balik jari-jari. Jari ni, jari-jari tangan adalah merupakan, dia kata adalah tulang-tulang yang paling kecil lah. Tulang kecil dalam diri manusia. Tulang ni besar. Tulang kaki, tulang tangan, tulang paha besar. Tapi tulang tangan ni si kecil aja, tulang jari ni kan. Jadi, tapi Allah Ta'ala kata dia boleh susun balik kan. Bukan sekadar tulang tu kan mengumpulkan, tapi jari pun Allah Ta'ala boleh susun balik sebagaimana asalnya. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Allah Ta'ala kata bahkan sebenarnya manusia ni apa dia kata? Yuridul insan, manusia ni nak liyafjura amamah. Yafjura ni maknanya yukazzib, maknanya mendustai. Kalau orang Arab menggunakan perkataan fajirah ni, fajirah ni ialah dia kata aiman fajirah. Aiman fajirah tu maknanya ialah apa, ataupun al-yamin al-fajirah, iaitu sumpah dusta, sumpah tipu. Jadi bila dia kata fajirah ni ialah salah satu makna dia, banyak lagi makna lain, tapi fajirah ni maknanya menipu. Jadi bila dia kata liyafjura, artinya apa? Yukadzibu. Amamah, liyafjura amamah, iaitu menipu amamah. Amamahu ni, amamahu artinya di depannya. Maksud di depannya sini ialah mendustai hari kiamat, apa yang akan berlaku pada in the future. Makna tak ada selepas mati ni tak ada. Itulah dia kata, Allah Ta'ala kata liyafjura amamah. Manusia ni nak macam tu. Nak apa? Nak mendustai apa yang akan berlaku. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan yang dahsyatnya, mereka ni bertanya lagi kan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ayyana ni ialah perkataan Arab untuk menunjukkan kepada satu perkara yang tidak akan berlaku. Ayyan, ada ke boleh berlaku? Bila nak berlaku? Persoalan macam tu kan. Cara percakapan macam tu, iaitu nak menunjukkan satu perkara yang tak akan berlaku. Ayyana yaumul qiyamah. Mana ada? Ada ke nak boleh berlaku hari kiamat? Gitu dia tolak hari kiamat. Mana faiza bariqan. Kemudian Allah Taala pun sebutlah, iaitu faiza bariqal basar. Bariqa ni ialah, kalau ikut asal maknanya ialah bariqa tu iaitu petir tu, al-barku. Jadi daripada perkataan al-barku tu, orang Arab menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan apa? Itu apabila kita melihat kepada satu cahaya yang sangat kuat, maka mata tu jadi pening, bersinar-sinar, berpinar-pinar, kita katakan dah. Berpinar-pinar ni tak nampak depan tu kan. Kalau kita pun kan, kalau kita berjalan pada waktu malam, cahaya lampu kereta yang kuat sangat tu kadang-kadang daripada depan tu kan, dia pasang spotlight dia sehingga mata kita ni berpinar-pinar. Itu dia bariqal basar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hari kiamat ni salah satu daripada apa yang berlaku kepada manusia ialah bariqal basar. Jadi Allah Taala kata faiza bariqal basar, bila mata dah tak nampak, dah jadi pening kepala dah kan, jadi penghuyung hayang ni. Wa khasafal qamar, yang kedua khasafal qamar, bulan dah tak ada cahayanya. Sekarang bulan kita nampak kan, kalau ada bulan, kalau waktu malam akan ada cahayanya, tapi bulan khasaf. Khasaf ni digunakan juga ialah khusufus. Khusuf ni maknanya apa ni? Apabila bulan tu gerhana kan. Jadi apabila bulan tak ada cahaya, wajumi asyamsu wal qamar, dan kemudian dihimpunkan, dibersamakan di antara bulan dan juga matahari. Pada dunia sekarang ni tak mungkin bertemu. Tak mungkin bertemu. Kerana apa? Saintis katalah kalau matahari ni jauh, bulan ni dekat dengan bumi, maka jarak di antara keduanya dia tak ada. Tapi cuba kita bayangkan bahawa setiap satu tu ada graviti dia. Graviti apa yang paling kuat? Matahari. Graviti yang kedua kuat apa? Bumi. Graviti yang ketiga kuat barulah bulan. Tapi pada hari akhirat Allah Ta'ala akan temukan. Jadi bayangkan bila bertemu di antara bulan dan matahari, maka pada ketika itu yang sebelum daripada tak pernah bertemu. Jadi Allah Ta'ala kata wajumi asyamsu wal qamar yaqulul insan. Pada hari itu, pada hari akhirat itu, yaqulul insan, manusia pada hari itu akan berkata apa? Yaqulul insan yauma izin ainal mafar, mana lagi nak lari?
Jadi maknanya macam kita seolah kan, kalau kita tengok movie lah kan, kita tengok cerita kan, malapetaka yang besar berlaku, lalu manusia pun bertempiaran lari, tapi pada masa tu nak lari di mana lagi? Tak boleh lari je kan. Adanya malaikat, adanya ni kan, manusia tak boleh lari daripada Tuhan. Jadi ainal mafar, kalla la wazar. Allah Ta'ala kata no, kalla la wazar. Wazar ni makna tempat berlindung. Makna tak ada lagi wazar. Pada hari ini nak bersembunyi, nak masuk dalam tanah ke nak masuk dalam tempat persembunyian daripada bom. Kalau bom lah kan ada tempat bersembunyi dalam tanah. Masuk dalam tu, kemudian duduk dalam tu. Kemudian ada makanan, ada apa semua. No. Hari akhirat ni la wazar. Kemudian ila rabbika yauma izinil mustaqar. Pada hari itu semua manusia akan kembali kepada Allah. Allah lah tempat kembali dia. Yunabba'ul insan yauma izin bima qaddama wa akhar. Dan pada hari itu Allah Ta'ala kata akan diceritakan, akan dibentangkan apa yang manusia telah buat dan apa manusia yang sepatutnya buat. Iaitu yang pertamanya buat yauma ma qaddama bima qaddama, akan diceritakan yauma izin pada hari itu bima qaddama, apa yang dia telah buat. Wa akhar ialah apa yang dia tidak buat, yang sepatutnya dia buat. Itu menurut sebahagian daripada ulama lah. Walaupun ada sebahagian pendapat ulama yang lain, dia kata bima qaddama wa akhar ni, apa yang dia buat dulu, apa yang dia buat kemudian, semua itu diceritakan. Tapi nak ceritakan semua benda yang dibuat oleh manusia itu akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bal insanu ala nafsihi basirah. Allah Ta'ala sebut sini bahkan sebenarnya manusia ini ala nafsihi basirah, ke atas dirinya basirah. Basirah situ maksudnya ialah menjadi saksi. Basirah kalau ikut maknanya ialah mata, kan, mata melihat. Tapi basirah di sini maknanya ialah bahkan manusia pada hari itu akan menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Iaitulah Allah Ta'ala sebut di tempat lain kan, tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, semua benda bercakap. Jadi pada itu manusia tak boleh nak lari dah, tak boleh menipu lagi. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia nak berilah alasan-alasan dia. Dia nak cakap, dia kata aku buatkan ni kanan, tak ada kan. Ini bukan mahkamah dunia yang mana kalau orang pandai bercakap, peguam pandai bercakap, maka dia mungkin lepas daripada kesalahan. Tapi ini adalah akhirat. Allah Ta'ala tahu semua kan, catatan semua ada, nak bukti. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala juga buat catatan supaya manusia ni tak boleh lari lah kan. Nak menunjukkan bahawa semua itu tercatat. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Habis itu tentang hari kiamat. Sekarang ni kita pergi pula kepada ayat yang menceritakan tentang apa yang berlaku ketika wahyu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila wahyu turun kepada Nabi biasanya kadang-kadang ni Nabi takut. Takut apa? Takut terlepas daripada apa yang dibacakan kepadanya. Jadi Nabi pun cepat-cepat kan. Bila malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi cepat-cepat nak ikut. Takut apa? Nanti terlupa ayat tu. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, la tuharrik bihi lisanak. Wahai Muhammad, ketika Quran dibacakan kepada kamu oleh Jibril, jangan kamu cepat-cepat, jangan kalut-kalut katakan. Li ta'jala bih, kerana nak cepat. Nak cepat apa? Takut nanti terlepas, kamu lupa. Allah Ta'ala kata, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Atas kami lah, maknanya itu adalah kerja kami. Kerja kami apa? Iaitu jam'ahu, mengumpulkannya. Mengumpulkan sini, ulama tafsir kata, ialah mengumpulkan di dalam hati. Maknanya takut, Nabi takut dia terlepas hati dia. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata, okey, sekarang ini ialah okey. Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala untuk kumpulkan dalam hati kamu, untuk menjadikan kamu ingat apa yang disebutkan semua itu, wa qur'anah, dan untuk membaca itu, iaitu qiraatah. Mana Allah Ta'ala, tanggungjawab Allah Ta'ala untuk memberi kamu ni dapat membacanya, dapat memeliharanya. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi apabila dibacakan, yang penting kamu ialah ikut saja. Ikut apa yang dibacakan supaya tak terlepas daripada kamu. Summa inna alaina bayanah. Kemudian kepada Allah lah yang akan menjelaskan segala-galanya. Maknanya kalau ada benda yang tak faham, kalau ada benda yang tak clear, Allah Ta'ala akan clearkan. Allah Ta'ala akan, itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja kamu ialah iaitu al-balagh, menyampaikan, al-balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas kepada manusia. Jadi setakat itulah saja insya-Allah hari ini muka surat 577. Moga-moga kita akan dapat berjumpa lagi dalam sesi-sesi seterusnya di ayat di muka surat 578 insya-Allah. Setakat itu saja. Jadi jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk berikan link ini kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak dapat bersama pada pagi ini. Moga-moga mereka semua akan mendapat panduan daripada Al-Quran dan kita mendapat pahala.
kemungkinan mereka yang kita sampaikan itu lebih faham daripada kita, kemungkinannya. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk bersama setiap pagi. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi pagi ini dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.